Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan the final subchapter untuk ekologi iaitu population ecology. Kalau dulu actually masa matrix topik ni adalah separate topics. Okay, dia adalah topik 3 tapi dia dah sekalikan dalam ekologi kerana dia under ekologi lah. Cuma in this part of lecture you akan nampak bahawa population ecology ni dia lain sikit daripada the previous subtopik ekologi yang kita belajar sebentar tadi lah. Okay, cuma kerana dia banyak explain based on graph and macam mana population tu, how do we read population in general. And topik ni berkait rapat dengan chapter 10 semester lepas iaitu growth. Okay, sebab dia ada melibatkan graph yang sama. Okay, mari kita tengok. By the end of this lecture, you should be able to explain the biotic potential and environmental resistance and their effects on population growth. Kita akan tengok apa itu biotic potential and apa itu environmental resistance. Explain carrying capacity and its important. You should be able to describe natality and mortality and their effects on the rate of population growth. Alright, and you should be able to explain the growth curve. Nanti kita akan tengok ada dua jenis growth curve. Satu yang bentuk J, which is exponential growth curve. Satu logistic growth curve yang bentuk sigmoid ataupun F shape. Itu adalah kita akan tengok dalam paramecium species punya growth. And you should be able to explain the limiting factors yang terbagi pada dua, iaitu density dependent factors dan density independent factors. Density dependent ni means melibatkan biotic organism. Density independent tidak melibatkan biotic lah. We will see everything later. Okay. First, kita akan start dengan apa itu population growth. Dia adalah the increase or decrease in the number of individuals of a population. Okay, maksudnya contohlah kita ada population growth in matrix. Kita akan tengok berapa ramai yang the increase in the number and the decrease of the students, okay, in the population of the matrix. Itu yang kita katakan population growth. It can be positive population growth di mana adanya increase in population size ataupun dia boleh jadi negative mean ada decrease in population size. Kalau dia kata zero population growth maksudnya there is no increase or decrease in population size. Bila kata zero population growth maksudnya orang yang orang yang datang sama dengan amount orang yang pergi. Okay, means tidak ada perbezaan lah. Let's say 5 datang, 5 pergi, 5 tolak 5 sama dengan 0. So that's why itu yang dikatakan zero population growth. Okay. Sesuatu population itu di affects, okay? The growth of a population itu ada 4 factors. Ada 4 factors yang akan affect dia. The first one adalah the biotic potential ataupun we denote it as R. Yang kedua adalah environmental resistance. Ini adalah factors yang limit, okay, the kebolehan untuk population itu untuk grow. Okay, the one yang akan stabilize. Okay, ini adalah environmental resistance. Carrying capacity itu adalah upayaan the population itu untuk menampung, let's say, the amount of people at one time. Itu adalah carrying capacity, from the word capacity. Okay, kebolehan dia untuk menampung itu adalah carrying capacity. Natality and mortality. Natality itu adalah birth. Okay, mortality itu adalah kematian. So their rate of birth adalah natality and mortality pula rate of dying, death. Okay, means kalau banyak bayi yang dilahirkan, bila let's say banyak bayi yang dilahirkan daripada banyak orang tua yang meninggal, maksudnya sekarang population tadi akan menunjukkan positive population growth lah, disebabkan lagi ramai yang lahir daripada ramai yang mati. Okay, this one is very simple. First kita nak tengok apa itu the first factor that affect the population growth. The first one adalah biotic potential. Okay, dah kata pun biotic means dia adalah melibatkan benda hidup. Okay, it's basically maximum reproductive rate of organisms in a population under optimal environmental conditions. Okay, keboleh upayaan organism itu untuk reproduction means untuk dia reproduce lah, untuk dia mengembangkan dia punya the number of the organism. Itu yang dikatakan biotic potential. This mean that mean the maximum number of offspring that can be produced by organism under optimal environmental condition. Kebolehupayaan seseorang individu untuk melahirkan offspring, okay, dekat dalam satu population under optimal. Ini penting ya, under optimal environmental conditions. Okay.
Dan each species has a different biotic potential. Tak semua species tu ada potensi biotik yang sama. Okay, kerana apa? Dia affected by factors such as how long can individual reproduce, okay, length of reproductive lifespan. Contohnya, maybe ada spesies yang boleh dia reproduce sampai dia mati, okay, tetapi untuk human kita tak, kita limit, okay, especially for the women akan limit pada umur 50 tahun sahaja. After that, dia orang dah tak boleh nak reproduce. Okay, number of offspring produced at one time, macam human kita hanya boleh produce 1 to 2 babies at one time normally. Manakala kalau awak tengok contohnya serangga, okay, sekali bertelur berpuluh-puluh, beratus-ratus offspring at one time. Itulah nama offspring produced at one time. Frequency of reproduction, how often individual can reproduce. Maksudnya, okay, let's say dalam satu tempoh, maybe kita bagi satu tempoh 1 tahun, okay, manusia hanya mampu beranak 1 tahun sekali saja. Maybe pula cat, kucing pula dia boleh reproduce maybe dalam 2 kali ke 3 kali setahun. Itu yang dikatakan frequency of reproduction. Survival rate of the offspring, okay, how many offspring survive to reproductive age. Okay, macam kita human, okay, bayi yang dilahirkan memang akan boleh survive sampai dia matang lah. Manakala maybe untuk serangga pula, let's say dia lahirkan dia bertelur 100, maybe yang survive hanyalah 20 disebabkan ada predator dan sebagainya. Age at which reproduction begins. Maksudnya sekarang kalau organism itu di mana dia punya reproductive stage dia tu start awal, means that dia boleh reproduce lagi banyak lah berbanding dengan individu yang let's say dia matang dia lambat. Bila dia matang dia lambat, lambatlah dia reproduce. Okay, contohnya ada perempuan, okay, dia dah akil balik pada umur 13 tahun, means dia boleh start untuk beranak pada at such young age. Manakala maybe ada pula perempuan yang let's say 18 tahun baru dia mature. So dia lambat 5 tahun di situ. Itu yang dikatakan age at which reproduction begins lah. Okay, a population reaching its biotic potential would show exponential population growth. Okay, this one adalah menunjukkan exponential growth population growth. Okay, disebabkan individu tadi akan beranak, awak boleh nampak the size of the population semakin lama semakin besar. Sekiranya tiada factors yang akan limit the biotic potential, dia akan menunjukkan J-shaped curve. Alright, ini adalah human punya population. Kita akan tengok. Sekiranya tiada faktor yang melimitkan the biotic potential, dia akan terus meningkat. The size of population memang akan meningkat sejajar dengan the number of individu yang semakin lama semakin meningkat. Okay. The effect of biotic potential on population growth is that individual in the population can survive and reproduce at maximum rate. Population growth akan increases, which shows the exponential population growth, and highest birth rate di mana the lowest mortality rate. Okay, awak boleh nampak kenapa dia makin lama makin meningkat disebabkan the birth rate is much more than the mortality rate. Orang yang beranak tu, the amount of people yang beranak dan the amount of bayi yang let's say individu yang dikeluarkan daripada beranak, iaitu the baby let's say, lagi banyak daripada orang yang mati. That's why lah dia makin lama makin meningkat. Okay. However, that is not always the case. Kerana apa? Disebabkan kita ni bukanlah hidup dalam keadaan yang selesa. Okay, tak semua orang hidup dalam keadaan yang privilege. Okay, senang cerita. But somehow, ada factors yang akan limit the exponential growth itu. Akan ada factors yang akan limit the biotic potential. Itu yang kita katakan environmental resistance, which is the one yang akan limit the limiting factors in the environment. Alright? Contohnya lah, paling mudah kita tengok in your college. Okay, there were initially 600 students. Okay, college ni mula ada 600 student for 6 cafeteria. Kalau kita bahagikan untuk 600 orang dekat satu cafeteria, untuk satu cafeteria awak akan dapat dalam satu cafeteria ada 100 orang. Okay, semua orang boleh makan dengan aman. Tiba-tiba, college menerima another 600 orang students. Maksudnya sekarang akan ada 1,200 orang pelajar dekat college. Tetapi cafeteria tetap ada. Cafeteria tetap, the amount is 6 cafeteria. Maksudnya sekarang, kalau tadi satu cafeteria 100 students, now satu cafeteria dah ada 200 students. Ada penambahan 100 students sekarang. Ini adalah limiting factors. Kerana apa? Cafeteria tu, the number of cafeteria tidak bertambah. Tetapi the number of students semakin bertambah. Bila ada ramai orang students dekat satu kafe, akan adalah persaingan. Persaingan inilah
iaitu contoh environmental resistance yang akan limit the population, the successful of the population growth di situ. Ini yang dikatakan environmental resistance factors kedua, which is melibatkan biotic and abiotic factors that limit the population growth, di mana it can be density dependent or density independent. Nanti kita akan tengok apakah itu density dependent and apakah itu density independent. As population size increases, the limiting factors also increases. Contohnya adalah apa yang dikatakan density dependent, dia akan involve biotic factors. Dia akan melibatkan organism yang hidup dekat population itu. Contohnya adalah predation, competition, disease and parasitism. Macam contoh yang saya bagi cafe tadi, ini melibatkan biotic factors of the students themselves adalah dia punya environmental resistance. Sebab apa akan berlakunya competition among the students. Itu adalah contoh density dependent factors. Ini adalah yang dikatakan competition, disease and parasitism. Alright. Manakala untuk density independent factors, dia hanya melibatkan abiotic factors, factors yang tidak hidup. Contohnya light intensity, temperature, water, shelter and natural disaster. Contohnya tadilah, let's say kita bagi contoh water lah untuk dekat cafe tadi. Mula-mula ada 100 students dekat satu cafe. Semua orang cukup untuk dapat air. Let's say dalam satu balang, cafe tu jual satu balang air and cukup untuk 100 pelajar. Tetapi bila ada penambahan lagi 100 pelajar, apa yang berlaku adalah akan ada persaingan of water di situ. Walaupun kita ada satu balang, tetapi balang itu hanya cukup untuk 100 students. Maksudnya sekarang kalau kita bagi dekat 200 student, lagi 100 student tidak akan dapat air. Itu adalah yang dikatakan density independent factors. Those yang tidak melibatkan benda hidup. Light intensity, temperature, water, shelter and natural disasters. Disebabkan adanya environmental resistance, apa yang kita boleh nampak adalah instead of showing J-shaped curve, now akan adanya environmental resistance yang akan menyebabkan dia melandai macam ni. Instead of the straight ke atas, dia akan start to melandai dekat sini. Di sini kawasan ni akan berlakunya, this is where all the environmental resistance akan take place. Dia akan stabilize, dia akan mengurangkan, let's say, the population growth itu tadi. Dan dia akan menunjukkan, this is what we call a logistic growth curve. Macam mana saya ingat logik, this logistic growth curve. Macam tadi tu kurang logik kerana kita still ada environmental resistance di sini. Alright, ni adalah bentuk sigmoid shape. Sigmoid shape, tetapi curve ini dipanggil a logistic growth curve. Apa itu importance of environmental resistance? As I said, dia untuk stabilize the population size. Kalau terlalu ramai orang beranak, apa yang berlaku? Macam tak normal pula. So environmental resistance akan increases usually when population size is too large. This is to dampen down, untuk mengurangkan the birth rate, supaya birth rate equal to death rate. This is to lead. Ini penting untuk for the population to reach equilibrium. For the size of the population to be stabilized. Alright, itu pentingnya environmental resistance. Kalau tidak ada sesuatu untuk pressure awak akan terlalu selesa. Tak boleh. So kena ada something to pressure supaya kita akan reach equilibrium and for us to stabilize. For the birth rate to be equal to the death rate. Ini adalah comparison between exponential growth curve and this one adalah comparison between the logistic growth curve. And awak boleh nampak dekat sini somehow, dekat logistic growth curve akan ada satu lagi elemen iaitu carrying capacity. Nanti kita akan tengok in next lecture. So ini adalah perbezaan, comparison between exponential versus logistic growth curve, and this one you boleh baca sendirilah. Next kita nak tengok carrying capacity. This one boleh baca sendiri, alright?